So dekat introduction tu dia yang ni pun sama juga. Yang ini kita nak display text. Contohnya bila kita klik dekat sini dia override text tu. So dekat sini dia gunakan ID, demo ID untuk kita nak identify dekat mana kita nak display. Benda tu dia dekat dalam attribute P lah, paragraph. So paragraph yang ini dah ada something dekat situ. Dia tulis JavaScript can change HTML content tu kan. So bila kita klik button ni, on click punya, on click. So bila kita klik button, dia akan tukarkan apa yang ada dekat dalam demo dengan teks yang ada dekat sini ni. Okay, hello JavaScript kan. So bila kita klik dia akan tukar. So maknanya apa? Dia punya content yang kita nak tukarkan, kita nak assign to the new apa dekat ID tu. Dia punya new value kita simpan dekat somewhere. Contoh dekat sini kan, kalau kita yang ini kita directly taruh string, kita boleh juga simpan something. Contohnya variable dekat dalam situ kan. So variable ni contoh variable pergi dekat variables. Kita boleh simpan variable. Okay, so kita ada x and y, kemudian z. So tapi kena ada opening and closing script. Yang tadi kita tak ada buat kan, kita terus guna. So yang ini untuk kita nak kita nak simpan variable dekat dalam JavaScript. Contoh 5 assigned to x, 6 assigned to y, and then additions of x and y assigned to z kan. So dan z ni kita simpan dan kita masukkan dekat dalam satu kita ni attach dekat statement. Contoh dekat sini string punya statement, kita combine, kita naik dengan z. Kita tambah z dekat situ. Ataupun directly z pun boleh juga without yang ni kan. Kita just ni padam yang ini, dia automatically dia akan type dekat sini yang ID ni kan. Dia in this example ni atas ni, yang ni. They are automatically yang ni. Bawah dia tu yang ID demo. Yang ini yang dia akan dekat sini yang dia akan tu. So kalau kita run, dia terus taruh 11 dekat sini kan, demo, tak ada apa-apa. Sebab tadi tu dekat sini ada string variable kat sini. Bukan string, dia string punya value. Concatenation dia guna plus. Ini JavaScript. So anything dekat sini, ni text. Bila kita run, dia ada text dekat situ. And then ni variable. Bukan variable lah. Ialah variable dekat sini. So dia masukkan dekat situ. So kita boleh letak sini apa? Ni addition of x and y. X and y equals to. Boleh. Something like that. So ini kaedah untuk kita nak simpan variable and then kita assign. Kita nak simpan dekat dalam variable certain value. Sini ada 3. And then kita buat operation sekali. Then lepas tu kita paparkan. Kita paparkan menggunakan ni. Get element document. Document ni HTML document. So inner HTML maksudnya dia punya content dia. And then dia punya ID dia by ID. So kita guna ID dekat dalam HTML P. Ni P ni kalau you letak dekat sini H1, dia akan buat H1 dekat sini lah. Yang ini H2 kan. Berapa? Ni H1. Kalau kita letak H2 huruf kecil. Gunakan huruf kecil. Okay. And then dekat sini H2, dia jadi H2 dekat sini. Nampak So okay, tu kaedah dia. Lepas tu kita tengok semula kat introduction apa lagi yang ada. Yang ini kita paparkan JavaScript tadi. Kita boleh guna sama ada double quotation, yang ini double quotation, ataupun single quotation. Kemudian yang ni tadi dia punya tu. Kena ada script
opening and script closing. Ini jangan tinggal lah. Dan script ni awak kena letak dekat bawah sekali. Bukan yang kat atas. Bukan kat atas, dekat bawah sekali. Supaya apa? Dia punya final result tu, dia tak di-override dengan apa-apa dekat dalam HTML punya dokumen. Kalau tak, dia override. Kalau awak letak something dekat sini kan, dekat atas. Contohnya, saya delete saya letak dekat atas kan. Saya letak kat atas. Ni demo ni dekat sini tak ada apa-apa lah. Demo. Yang ini my yang ini ni H2, yang ini H2. Okay. Kemudian demo ni H2. Mana H2? Ni H2. Dia first tak ada apa-apa dekat sini. Sebentar. Ini saya dah letak dekat atas, that's why dia tak keluar. Dia run dulu yang ini, kemudian last kali baru dia run yang ini. So then apa yang berlaku? Yang dekat P tu tak ada apa-apa dia tunjuk, dia tak keluarkan pun yang ini sebab dia dah habis dah. Unless kalau you letak semula dekat bawah sini, dua. Kan? Dia run dua kali lah. Barulah keluar dekat situ. So make sure jangan letak dekat depan. Yang script ni letak dekat belakang supaya dia tak di-override oleh HTML punya content element. Okay, satu tujuan kena letak dekat belakang. Okay, so yang tadi itu kita masukkan string dekat HTML punya element. Ini JavaScript Lepas tu ini JavaScript display possibility, kita ada document write, Windows alert, ni yang awak punya exercise dekat dalam lab 1 tu. And then console log. Console log ni dia paparkan dekat console. Tapi dekat dalam HTML, dekat dalam browser punya console yang ini. Dia punya statement, okay. JavaScript punya statement. Let ni untuk kita nak create let dengan var, kita nak create variable statement ni. Kita nak create variable. And then yang ini kita assign variable. Kalau you letak let dekat depan ni boleh juga. Awak buat awak declare variable, at the same time you assign variable. Awak boleh letak juga macam tu, let tanpa ni. Maknanya awak kena letak semua dekat sini lah. Dua benda, dua action dalam satu statement. Macam tu pun boleh juga. Bukan let. Ataupun pakai var pun boleh juga. Variable. Okay. So ini yang tadi tu. Kita create new variable. And then assign new variable, and then kita buat operation untuk variable. Contohnya z variable is equals to addition between x and y. Then kita boleh assign. Kalau you at the end of string ni you nak tambah z tu tadi tu kan, yang ini dia boleh letak dekat situ. But then kalau you nak tambah dekat belakang lagi, you buat concatenation lagi, kena plus. Okay, yang ini so dia masukkan dot dekat selepas pada nombor tu, dia bagi itu period. Ini concatenation dia guna. Kalau PHP dia guna apa? Concatenation dia guna dot. Dia guna dot. Kalau JavaScript dia guna plus. So ini syntax dia lah. Let over untuk create variable, dan kita nak guna variable, kaedah dia macam ni. Kalau awak ini dia declare variable, at the same time dia bagi dia punya operation untuk variable tu. Boleh dua dalam satu. So ni dia punya value dia, number with decimal or without decimal. Ni number return with or without decimal. Boleh buat macam tu. Yang ini untuk string, sama ada single quotation or double quotation, ada dua. You can use single or double quotation.
Yang ini tadi tu declare variable and assign variable. Yang ini operation, arithmetic operation. So then you can create operation lah. Automatically dia, yang ini awak tak create variable, tapi you buat apa calculation directly and you display. Pun boleh juga. And always kena ada dekat sini script opening and script closing dekat belakang sebelum closing body. Letak dekat bawah. Yang ini JavaScript expression. Expression ni expression tu or statement lah sama. Yang ini expression with multiplications of variable pun boleh. So x, tapi you kena define what x is before you use. Yang ini x berapa, you boleh letak juga dekat sini equals to something kan. Dan baru ni you reassign value. Kalau tak ada dia ambil 6 je, jadi 60. Kemudian yang ini concatenation, you add up. So then dekat sini John ni you concatenate dengan space dekat sini, empty ni satu space. So dia jarak sikit lah. Sama juga ini JavaScript keywords, let keywords dengan var keywords. Let keywords dengan var. Depend on version JavaScript punya version yang dia nak pakai. Yang lama dia guna let, yang kini dia guna var. Dua-dua boleh pakai. Okay. Ni commenting out on a single line comment. Yang ini block punya comment. So you boleh block comment. Maknanya macam dekat dalam PHP lah. More than one block tu awak pakai ni je. Slash star asterisk atau star slash. Balikkan. Kalau yang slash ni untuk single line punya. Kalau nak buat banyak line, then awak guna block. Commenting. Kemudian tu ni variable naming, dia punya guideline dia A to Z sama ada huruf besar atau huruf kecil. And then JavaScript punya rules and legal names of most language lah, programming JavaScript. $sign, JavaScript must begin with $sign. Ni apa ni? And underscore. Name boleh juga, $sign pun boleh. So yang ini last name, yang ini dipanggil camel case punya. Awak combine dua nama, ni apa? Awak combine dua nama dan yang second word tu first karakter awak guna capital letter. Ni dipanggil camel case, boleh pakai. So yang ini with small n dengan big N dekat sini dia tak sama. Maknanya dekat sini ada dua variable yang berbeza. So last name Doe dengan last name yang kecilnya Peterson dan lain. Comment and the variable. So ni variable. So untuk yang constant punya awak guna const. Yang ini variable biasa. Dia tak letak var dengan let pun masih boleh pakai juga. Tapi yang terbaik pakai inilah var. So from the example you can guess X store 5, Y dan sebagainya. Okay. Ini for a good programming practices. Pakai var or let. Yang lama pakai let, sekarang pakai. So untuk constant ini constant. Tapi dia tak berubah lagi lah. Bila you reassign X dia tak boleh. Ini constant. So boleh tak assign lagi? Tak pasti. Sama ada boleh ke tak boleh dekat sini. Situ Z sebagai 11. Kalau kita letak 20, boleh ke tak? Tak boleh. Dia tak terima. Kosong je. Padahal kita dah letak Z dah 20. Dia tak boleh lagi.
Okay. So kalau constant, lagi sekali kalau tak taruh constant, adakah dia terima? Dia terima. Tapi kalau kita letak constant, dia tak terima. Okay. Sebenarnya bila kita dah define as constant, a variable to be a constant, kita tak boleh reassign again. Macam tadi tu sekali je assignment. So ni sama juga, ini campur, ni operation price 1 plus price 2 yang sama macam x dengan y lah. X dengan y kita letak dekat z kan, sama. When to use var or let or constant. So untuk yang constant tu benda yang tak boleh berubah. Use let if you want to use const. Use var if you must support all browser. So mana yang var ni yang browser lama-lama lah boleh pakai. Yang let ni mana yang terkini. Sorry, yang sebelum ni saya mungkin salah cakap. So let x ni yang latest let ni. The variable are containers of string value. Okay, ni let dengan const. Kita tengok operator pula. Operator ni assignment operator, addition operator, addition value, multiplication. Yang ini comparison, compare value. So contoh dekat sini x is 5, y is 2, dan kita buat ini addition punya operator, JavaScript addition. Kemudian multiplication, JavaScript operator, arithmetic operation, assignment operation, comparison, string, logical ni boolean. Dia ada juga bitwise operator. Yang bitwise operator ni yang ini dia manipulating, bitwise operator biasanya dia manipulating bit supaya apa, dia boleh dioperate within certain number of bit. Contohnya kalau katalah komputer tu dia boleh guna 8 bit operator saja. So kalau dia ada terlebih 9, then dia kena guna bitwise operator. Lain-lain. So yang ini combinations between addition and multiplication. So dia ada dia punya apa nama tu, operator punya dia ada dia punya apa nama tu, sequence of apa tu, dia punya operation dia, mana yang dia run dulu. Biasanya dia follow dia punya normal programming language punya tu, dia punya sequence order. Contohnya addition, yang ini kemudian dikemudiankan dengan subtraction. Dia kena start dengan multiplication dulu. So yang itu you observe yang biasalah. Kalau C++, Java dia sama. So then you can try without apa tu, pakai bracket tu, mana dia dahulukan, adakah multiplication ke ataupun addition or subtraction dulu yang didahulukan. So itu yang biasa arithmetic. Dekat arithmetic. Arithmetic operator perform arithmetic on number. Okay, so ni addition, subtraction, multiplication. Ni start ni exponential, division, modulus, reminder, dan increment. Increment ni dia increment by kalau you tak define dia punya number of incrementation, dia akan automatically increment by 1. Itu juga decrement. Ni dia akan reduce by 1 or added by 1. Kemudian yang ini example of addition operator to number. Yang ini sama juga with the variable. Yang ini terus je pakai number. So ni expression dia. So dia punya expression tu kita sebut yang plus tu sebagai operator, and then dua yang kita campurkan tu sebagai operand. This operand can be apa nama, dia guna variable.
operand tu, or directly dia pakai nombor. Subtracting, tolak 2, 5 tolak 2, so dapat multiplication sama. Division, dividing 5 divided by 2, so you will get decimal places lah dekat situ, so automatically dapat decimal places. Z tu decimal places, titik perpuluhan. Remainder, kalau 5 bahagi dengan 2, dapat berapa remainder? 1 lah kan. Okay, so 5 bahagi 2, dia dapat 2 kali 2, so remainder is 1. Kalau 6, dapat apa? 0 lah kan. Remainder will be 0. Tak ada baki. Okay, incrementing. So X dekat sini 5. When we increment by 1, kita guna macam ni, X plus plus. So then bila kita masukkan new X to the Z, and then kita paparkan Z, dia dah jadi 5 campur dengan 1. Ni plus plus, ni 1. Jadi 6. Kalau kita buat 2 kali, proceed, buat lagi sekali, dia akan jadi 7 lah kan. Okay. Kemudian decrementing pun sama, dia decrement or reduce by 1. Yang ini exponential, X kuasa 2. What is X? X is 5. 5 apa ni? Power of 2. 5 kali berapa? 5. Dapat apa? 25 lah kan. Kalau 5 by 3 dekat sini berapa? 5 kali 5 kali 5 by 3. Berapa? 25 kali 5 berapa? Tak boleh nak jawab dah kan. So, ataupun kita guna power. Okay, pun sama juga. Kita guna ni, dot power ni power juga. So 5 kuasa 2 juga sama power. Tapi kena ada bracket lah. X ni dia punya base dia. And then 2 ni dia punya exponential. Exponent dia. So 5 kuasa 2. Ganda 2. Guna ni. Kalau yang tadi, kita guna ni. Star. Operator sama. Ni ada dia punya precedence. Operator precedence describe the order in which operations are performed in an arithmetic operation. Mana didahulukan? Dia darab ke campur? Dia, kalau yang tu lah. Kalau awak taruh ni, taruh kurungan, dia ambil yang kurungan dulu. So jadi bracket dulu. Kalau tak ada, dia ambil yang so dia punya precedent dia multiplication, division, mana-mana yang ada, mana yang dijumpa dulu, kemudian baru addition and subtraction, itu dikemudiankan. Okay, assignment kita just assign value to dia kat sebelah kiri. Yang sebelah kiri ni dia punya dia punya dia punya variable, dan sebelah kanan tu dia punya value dia. Okay, shift assignment operator ni bitwise shifting, bitwise assignment. Kita tak ni logical assignment, n punya logic example, dia pakai n equals to. Jadi x yang ini n sama. Sini x n percent equals. Dia kaedah dia macam mana? X and y, the combination of macam mana ni? Example ni. Ini dia apa? Simplifykan dia punya tu. Kalau yang ini O equals, example dia ni O,
atau pernah guna juga. Okay. Right, anyway. Itu dia punya logical assignment operator. Ni the equal operator tu ialah assignment. Assignment maknanya masukkan 10 dalam X tu assignment. Or let X be 10 dia punya content dia. Content X content 10 dekat sini. Kalau plus equal maksud dia X equals to X plus 5. Dia shorthand dia. Dia shorthand kan. So dekat sini X plus equals 5. To the new value. So maksud dia X sebelum ni 10 dicampurkan dengan 5 jadi 15. So X awal kemudian assign to the new X. So maksud dia yang ini sama dengan X equals to X plus 5. Okay, which is X yang ini adalah X yang mula-mula tu 10. And then assign to the new X. So then new X dekat sini ialah yang ini. Dia kena samalah tapi X ni dengan ni sama. Huruf kecil. Dia tak boleh lain. Sebab ni yang ni dia shorthand. Dia simplify kan. Yang ini pun sama juga. Dia addition. Dia add up. Contoh dekat sini text. Text dia hello. Text dia hello. And then plus equals world. So dia add world into the first text which is hello. Jadi hello world. Sama macam yang dekat macam PHP tu, lebih kurang. Add up, ditambah. Yang ini minus. So 10 minus 5 jadi 5 lah. Simplify. Okay, sama juga. Ni 10 times 5, 50. Dia simplify kan. Yang lain ni saya padam lah. Saya padam dulu. Kemudian data type. Dia ada string, number, big int. So integer. Tapi dia lagi besar dia punya space yang diguna. Kalau normal integer dia pakai 4 bit. Bukan bit, 4 byte. 8 kali 4. 8 kali 4, 8 kali 2, 32. 32 bit. 8 byte. 4 byte, sorry. 4 byte. 8 kali 4. So, ataupun lebih, minimum tu. Boolean true false, undefined, null symbol object. Okay, ini sama. So, yang ini number, integer. Yang ini apa? Number juga, tapi yang itu float number lah. Float. Tapi dia tak define. Yang ini single quotation, double quotation sama. Double quotation juga. String, boolean true false. Array, cara dia sama juga. Dia punya nama dia, cuma beza dia kalau PHP kan dia ada dia punya dekat sini ni ada apa? Ada $sign. And then dekat dalam sini dia ada tulis array, baru ada bracket opening and bracket closing. Itu untuk yang PHP. Kalau JavaScript dia tak ada. Dia terus je. In fact dia tak ada $sign dekat variable dia tak ada. Dia lagi simple lah maknanya. Pakai JavaScript lagi simple dia punya tu, convention. So untuk date, yang ni date kita assign date 2020 23 25. Tahun, bulan, tarikh. So yang ini dia combine. Ini boleh ke ni? JavaScript will treat example as above. Yang ini nombor dicampur dengan string. Boleh ke tak boleh? Ni nombor dengan string. Apa jadi? Dia just append je, appending. Kalau campur dekat sini jadi appending. Baru masukkan X tu. Dia appending to 16. So then kalau macam tu
dia jadi string lah, dua-dua jadi string. Walaupun X ni probably X ni adalah number, tapi bila dia combine, kita naikkan add append string punya variable, dia jadi string. Kalau yang ni string tu the number, sama juga, dia jadi string. Okay. When adding a string number to JavaScript, dia akan jadi string member. The number as a string, dia akan jadi string. Yang tadi awal nombor, yang nombor ni nombor lah kan, tapi bila dia combine dengan yang string, dia automatically jadi string. Yang ini yang string dulu, bila dicampurkan dengan nombor, yang nombor tu jadi string juga. Mana string lagi hebat daripada number lah. Okay, ini pun sama juga, number string. Oh, tapi dia first, sebab dia jumpa yang ni number and number, dia calculate dulu, and then barulah dia tu jadi tu. So semua jadi string. Tapi the first two number, because of the first two is number, dia buat calculation 20 kan. But it's obvious lah kan, dia jumpa number, dia campurlah dulu. Lepas tu baru nak dapat, dah dapat 20, dia campur dengan string, dia append as string, jadi string. Yang ini pun sama, 164. Jadi kalau jumpa string dulu, macam ni jumpa string dulu, yang lain automatically jadi string. Dia tak boleh jadi number. Tapi kalau number dulu, dia akan jadi number. Dia calculate as a number, then baru dia append string. Jadi number become string at the end. Okay, then function. Function ni sama macam dekat PHP juga, ada nama, dan dia ada ada argument dekat sini. Nak pakai tak nak pakai, yang penting ada argument. And then the opening and then closing. Itu function. Kena ada function kat sini. Dan dekat sini anything, any statement yang you nak buat. Any you nak return of direct multiplication between P1 and then P2 boleh. Contoh kat sini kita ada P1 and P2. So then yang ini function ni, bila kita nak assign argument, kita letak je lah 4 dengan 3 ke whatever kan dekat sini. Automatically dia buatkan based on dia punya operation dekat sini. P1 multiplied by P2, dia simpan dekat mana? Ini dia tak simpan, dia just return that result, dia masuk dekat function ni. So dia dah boleh dapat 4 kali 3, 12 lah. Kalau you nak taruh somewhere dekat sini, boleh juga. Taruh dekat sini x equals to, barulah you return x pun boleh juga. Return. Tapi yang ni lagi mudah. Apa yang kita nak ialah, kita nak result dia kan, jadi kita guna return je. Just return. Okay, so itu tujuan return. Kita nak directly, mana kita tak nak buat assignment apa-apa dekat situ, kita nak result dia direct ni, terus result dia. So kita guna return. So and then ni parameter 1, 2, 3. Parameter, ini parameter, iaitu parameter. Ini parameter, yang ini argument. Dia dah siap dibagi dia punya nombor dia. Okay. Okay, so ni dah JavaScript syntax. Lagi function innovation. Simple je functionnya. So invocation ni calling function. Yang calling function tu dekat sini lah, dia call function. Ni result ni. So ni dia tu. Ni dipanggil calling function. Ni dia terus taruh dekat situ kan, calling function. Function yang ni, my function is the function. Ni function dia. Tapi kita guna untuk kita nak buat calculation, kita terus invoke function, my function. Taruh dia punya argument dia, value dia. Ini untuk kita nak call function or run function tu. Okay, object tak payah. String method, string, ini string, again string, yang ini let
car name satu, string juga, pakai double quote, ni pakai single quote. Ni dah. Numbers, number, yang ini decimal, ni without decimal. So what is the difference between int and big int? So JavaScript big int variable are used to store big integer value that are too big to represent by the normal JavaScript number. Maknanya yang normal integer punya dia tak boleh pakai, sedang kena pakai big int. Itu kalau besar sangat lah. Ataupun ini kan contohnya dia besar kan. Besar lagi kena pakai itu big int. Tak ada ni, biasa je ni, biasa. Yang ni biasa. Tapi kalau dia dah besar sangat macam ni, so then kena pakai big int. Besar sangat. Tapi tak, mungkin you punya calculation mungkin taklah sampai macam ni kan. Ni tak tahu berapa trilion ni. Ni dah million. Million and million dapat berapa? Trilion. Tak tahulah apa jadi tu. Tapi besar lah kan. So dia kena pakai big int. Okay. Kemudian yang ini type of ni untuk kita nak tahu je. Dia punya jenis variable dia. Contoh dekat sini, type of x. Dia sama macam PHP juga. Type of. Tapi PHP dia boleh guna var pun boleh guna. Okay. So kalau kita letak dekat sini tanpa big int, kita letak macam tu je, apa jadi? Type of jadi number or integer. So ni dia punya jenis-jenis data type dia. String, number, big int, boolean, sama macam tadi lah. Okay. Method array, last kali array. So array ni tadi kita pernah check juga, dia punya nama array, and then terus dia bagi nilai dia di enclosed by square ni bracket ni, dua opening and closing square bracket. So dia punya nilai dekat dalam di separated by comma. Okay, simple je kan, kita just create je. So dekat sini dia ada const car, di mana dia tak berubah lah, dia tak boleh tambah, tak boleh buang, dia constant dah. Kalau tak ada ni dia boleh tukar. Maknanya kita boleh tambah lagi, kita boleh push, and then kita boleh pop tu untuk kita keluar. Jadi dia punya function dia. Okay, sama je dekat sini. So ni cast, dia just apa je, dia yang ini cast ni dia senaraikan sahaja isi kandungan array tu. Array. Nak tahu array dia kena ada ni, opening and closing square bracket. Itu maknanya array. Last okay, if else. Comparison dulu. Boolean. Yang ini true false, yes or no, true false. Boolean. Is it true 10 greater than 9? True lah kan. 90. Is it true? What is the Boolean punya result? Is it true or false? False lah kan. Okay. In comparison, x equal to 8. Contoh ni ni equality, ni not equal, x not equal to the result dia dekat sini, return result. Is it false, true or false? Sebab ni comparison. At the end dia cuma ada dua je, dia punya result dia true or false, dua je. So kalau katalah yang ini equals, what is x? X contohnya kita letak x is 5. X equal to 8. Of course tak sama lah kan, unless kalau you letak 8 dekat sini, yes, baru yes, true. Okay, ni equality. Okay, kemudian yang ini untuk branching, dia punya itulah flow dia, conditional punya statement.
Ni if, else if. Kalau ada dua je, if dengan else. Kalau ada lebih lagi daripada dua, guna else if lagi. Ada berapa banyak else if. So ni yang simple punya. Kalau no other option, yang ini maksud dia apa? Is hour greater than or less than 18? Kalau yes or true, then assign good day to a greeting. Then you can do something with the greeting lah kan. You nak print ke whatever dekat situ. So dekat sini display good day if the hour is less than 18. Ini pukul berapa? Pukul 6. Sebelum pukul 6 good day. So sekarang pukul 14. Belum lagi lah kan. Kalau letak dekat situ pukul berapa? Pukul 14, 6. Ini pukul 6, pukul 12. Pukul 14, pukul 2. Less than 2. So then good evening dekat sini. Ni good evening memang dah ada dekat situ. Tapi kalau dia kalau less than 14, dia akan taruh good day kat situ. Kalau letak balik 18, berapa? Masih lagi. So then tu. Sebelum tu dekat good evening ni kalau yang ni tak ada. Yang ni tak ada. Dia tak ada. Ni earlier punya tu paragraph dia good evening, tapi bila yang ni betul, then dia automatically dia override demo ni dia override dengan good day. Sebab dia masih lagi kurang daripada pukul 6. Sekarang baru pukul 2. Pukul 14. Berapa? Pukul 4. Pukul 6 lah. 18 tolak 12. Pukul 6. Alright, so simple kan Kemudian itu if else. Ini if else. So maknanya tadi apa? If ni bukan ni. Sini. Okay, if else. Right, so yang ini kalau less than 18 true, maknanya kurang daripada pukul 6 petang, good day. Kalau lebih, good evening. Sekarang masih good day lagi. Sebab dia masih lagi kurang daripada pukul 6. Sekarang kalau pukul 14, pukul 2, dia dah lebih dah kan, jadi good evening kan. Good evening. So apa dia buat cara dia? Script opening, script closing. Kemudian constant hour. Ni bukan variable ini constant. Dia letak sini. Dia tak berubah. Lepas tu let greeting. Create new greetings punya variable. And then assign greeting to a string, which is good day. For less than dekat sini kalau less than 18. Maknanya kurang daripada pukul 6, good day, else, good evening. Ni greetings punya value dia. Assign to the greeting value. And then lepas tu baru greeting ni kita print out. Echo print out. Display. Baru closing. Ni kalau ada dua option. Kalau ada tiga option, ada else if and then last kali else kena ada juga. Ni condition tu. So kalau kita ada tiga condition, ni less than 10, good morning. Less than 20, good day. Selain daripada itu malam. Pukul 8 ni pukul 8 malam. Lebih daripada pukul 8 malam ada good evening. Okay, selepas pukul 8 malam, pukul 8 kan, good day. Lepas pukul 8 sampai pukul tak ada. Ni less than 20. Maknanya sampai pukul 8 selepas pada pukul 10. Okay. Maknanya antara 10 dengan pukul 8. Ni good day. Bawah daripada pukul 10, good morning. Ni kalau ada 3. And then first condition true, dia run ni. Kalau dia false, dia check pula yang next condition. Kalau true, dia akan run ni.
Kalau tak, dia automatically dia run. Yang ni kira default lah. Dan switch, untuk switch punya, dia ada switch and expression dan case dia. Code kalau expression dia true, dia akan run code tu. Last sekali kena ada default, sama macam tadi tu, ada default. Yang ni tak ada apa-apa condition ni, terus taruh default saja. Contoh kat sini. So kita ada condition dia dekat sini, date dia get day, get day, apa hari apa. Okay, so then opening braces ni, and then calling closing braces. Dia start daripada case kosong sampai default ni case. By right dekat sini tak payah ada case 6 pun tak apa. Taruh default pun dah okey dah. Terus letak default pun dah okey. Ni. Sebab yang ni last. Dia memang yang lain tak ada. Mesti nak kena yang ni ada. Salah satu daripadanya. Yang terakhir. So dekat sini dia start dengan case dia. When date dot get day equals to, dekat sini kalau 0, dekat sini kalau 0, get day kalau 0, then assign Sunday to day. So assign Sunday to day. So nanti last kali dia print day je lah dekat sini. Today is what? Tuesday. Okay. Kalau you nak letak something dekat sini, let day, lagi create another let something dekat sini, dan you nak letak conditional dekat sini, anything selain daripada ni. Tapi dia kena dia boleh compare dengan dekat sini lah. Kalau tak, dia tak boleh. And then can be 0, 1, 2, 6 saja dekat sini ni. So kalau you letak something dekat sini, contohnya number, you create number, must be within this range, number range, baru boleh. Otherwise dia tak ada. Unless kalau you letak default dekat sini, default, kalau dekat atas semua tak betul, tak ada, then the last option dia akan pilih. Mana at least salah satu daripada switch tu dia akan berjaya lah, dia akan pilih. Look for ni kalau kita tahu berapa banyak, mana dia ada dia punya apa limit dia. So ni from 0 to cast length dekat sini berapa banyak cast array ni dekat dalam array. Berapa banyak kereta dekat array. Contoh dekat sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maknanya yang ini ni dia akan letak, kalau nak betul-betul, kalau kita tak nak kira dia, terus boleh letak dekat sini less than 7, jadi 6, sama juga. Okay, bila awak run dia akan sama. Nak order undefined. Less than 1, 2, 3, 4, 5. Okey, patutlah. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Less than 7 must be 6. Oh, 0. Okey, tak boleh. Betul lah. Kalau awak letak 1 dekat sini baru boleh. 6. Dia dapat. Kalau 5, yang ni dia nak print I to dia punya index dia. Index dia start dengan 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Jadi dia akan iterate ni for with the limit dia dekat sini 5. I less than 6 which is 5 lah kan. Jadi 0 sampai 5. Berapa kali? 6 kali pusing kan. So ni I0 which is index dia 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Itu for loop ni. Lain-lain lagi. Dia ada throw an object for, okay, while dengan do while. While dengan do while. Ni while, for while. Ni while, dia test dulu. Kalau dia true, baru dia run sini. And then dia iterate semula. Then dia check lagi. If there is a new I punya number. Is it I now equals less than 10? Kalau still true lagi, dia continue
running. Kalau dia dah it's not more less than 10, 10 is not less than 10 kan. Kalau I dia dah 10, dia dah tak boleh kan, dia akan exit. Okay, so macam tu let I equals to 0 dekat sini untuk dia, yang ini awak set dia punya base number dia, base value. Kemudian you increment by 1 dekat sini. So start daripada 0 I tu, kemudian 1 sampailah 9. Kalau you nak letak berapa? Satu, kalau nak letak 1 dekat sini, awak kena letak 1 lah dekat situ. 1 sampai 11. 10 juga. 1 sampai 10 ada 10 juga. 1 sampai 10. 100. Kalau 1 sampai 100, 101 lah. You akan dapat sampai 9 sampai 100. You print. Okay, so ini you guna let. Ini mula-mula ini tak ada. So basically text dekat sini let I equals to 1. Yang ini I ni I. Kemudian this is number, this number is, yang ini this number is, and then I tu yang ini I. Kemudian the increment by 1 kan dekat sini. Kalau you nak increment by 2 pun boleh juga, I plus 2 dekat situ. And then you letak I semula dekat situ. So increment by 2. Okay, 1, 3. Kalau you nak start daripada 2, 4. Start daripada 0, 2. Okay, so ini dia punya increment value. Yang ini yang you apa tu, ini text dia. Text ni yang ini 0, tak ada apa-apa. Kemudian BR, the number is, dan tu. Yang ini untuk kita nak bagi dia, BR ni untuk nak bagi dia insert new line. Yang text ni 0, tak ada apa-apa. Dekat atas 0. So BR. Then next, tadi while loop, dia ada do while lagi kan, ada do while. Ini do while, loop while, do while. Yang ini tadi while. Untuk do while dia akan run sekali dulu. Kalau dia false, then dia terus exit. Tapi kalau dia masih true lagi, then dia continue. Sama macam tadi lah. Do, yang ni equals to 0. So dia buat dulu do. Yang ini sekali. Kalau you letak while, kalau you letak 1, I equals now 0. When you increment by 1, dia dah jadi 1 dekat sini kan. So yang nombor, this is number 1 ni, dia dah skip. Dia tak dapat dah. Sebab dia run once, and then dia test. Bila dia dah increment by 1, I ni, start I 0, dia increment dengan 1, jadi dah 1. 1 tak, dia tak boleh kurang dengan 1, sebab 1 ialah 1. So then dia exit. So dapat sekali je lah. So do while ni, dia run once, and then check dia punya condition dia, sama ada okay ke tak okay. Ni, tapi dia run dulu yang ini, baru dia test condition. Kalau yang while, dia test condition dulu, baru dia run. Maknanya, kalau lah while dekat sini, sekarang ni, yang nilai dia ialah 0. Kalau kita letak condition dia 0, dia tak akan run not even 1. 0, tak ada apa-apa. Sebab apa? 0 is not equals to 0. Because 0 is 0 lah kan. Okay. Kemudian yang break. Break ni dia just break je, get out of the tu. When I equals 3, get out of dia punya looping. Maknanya dia terus keluar je. Dia tak ada tu lagi, dia tak continue. 3, 4 tak ada. Dia 10 kali dekat sini. I taruh 0 hingga 9 lah, 10 kali kan. So 0 to 9. Tapi dia nak break dekat 3. Kalau letak break dekat 30, dia tak jumpa 30 lah kan. Dia dah habis dulu.
So then dia terus dapat semua sampai 9, 0 to 9. Tapi kalau nak letak contohnya break at 5, lepas jumpa 5 je dia terus out. So dia tak dapat. When I equals to 5, dia break. Maksudnya dia tak yang even 5 tu pun dia tak create. Kalau satu yang lagi continue statement ni continue. Kalau continue bila 3 dia jumpa 3, dia skip yang 3 dan continue with number 4. Tu continue. Ni dia punya apa nama? Dia punya statement dia. Tu awak kena ingat yang tu je. Ini dia punya designer yang buat ni kan. Jadi kita kena ikutlah. Kalau letak kat sini skip, dia tak boleh jadi sebab bukan designer dia buat. Developer dia. Dia guna continue. So then dia skip 3 and proceed with the rest of the number. Itu je. Itu maksud continue. Okay, so ni dah habis untuk yang JavaScript punya. So kalau ada lagi satu yang dekat you punya ni dia ada minta awak buat alert kan dekat sini kan. So untuk yang alert ni pakai JavaScript alert tak je kat sini JS alert. Okay. Ni alert method ni W3 School JavaScript punya. Ni bukan is it JavaScript? Dia bukan JavaScript lah. Ni JS ni JavaScript alert. So dia pakai alert lah kat situ. Okay. Ni bila kita klik je, ni alert ni alert. Dia ada alert dekat depan tu, dan dia punya text dia, ni alert. Okay, so dia akan, kalau you nak 3 kali alert dekat sini kan soalan dia tu, dia kata using JavaScript add one or more button, namely satu ataupun lebih button, namely hire me with functional of pre-prompt. Jadi kita kena letak satu button, dan bila kita klik dia akan prompt 3 kali alert. So first prompt dekat dia tulis hi, kedua sir, ketiga hire me. So then bila you klik je dia akan keluar kat sini apa? Hi. Bila you klik lagi dia keluar apa? Sir, and then dia klik lagi keluar hire me. So then you nak buat macam mana you lah, you nak letak dekat sini 3 kali pun boleh juga kan. So yang ni apa, hi, hello, ini sir, whatever lah kan, dan seterusnya. So bila you run, so dia akan keluar hello, keluar lagi sir, dan keluar lagi apa-apalah kalau you nak letak ni. Tu yang tu soalan dia. Ni soalan dia. Kemudian dalam soalan tu juga, ni dalam you punya lab 1, dia suruh buat validation. Dia kata based on figure 1.3 ni ni 1.3 ni, below is about a form of HTML. You are required to attach the form with JavaScript form validation. You are free to use either alert or text mechanism to show the validation method. Apa yang dia minta ialah, kalau katalah dia tak letak apa-apa dekat sini, full name kan, dia tak letak apa-apa. Dia cuma letak dekat sini je something yang dekat mana email tu kan. Yang ni kosong. Then you kena ada apa? Something yang alert user tu bila dia klik sign up, dia alert, oh your full name is not fill in. Macam tu lah lebih kurang message. So awak pergi dekat sini, ambil JavaScript alert. Okay, bukan alert, apa, validation. Nampak validation. Validator tu boleh. Ambil yang W3 School lah. W3 School. JS validator. Okay, ni JavaScript form validation. So kita ada dekat sini, lebih kurang macam ni lah. Alert date name must be filled out, lebih kurang. Okay, jadi kalau you ada ni, you tak isi apa-apa, you tekan submit aja, dia akan minta name must be filled out.
So ini dia validation tu. So kalau katalah nak buat dua, tadi apa username and email ke kan? So you ambil inilah form ni, you buat dua kali. Put name, yang ini control C, taruh dekat bawah. Sorry, yang name ni, ini input ni. Ni control C, taruh dekat bawah. Untuk yang ini untuk apa? Address, so email kan, email. Pun sama juga. Yang ini type text, ni first name. So untuk alert punya, bila dia submit alert dekat sini, form validation. So my form satu untuk first name, yang ini. Satu lagi untuk yang email punya, yang ini email. So awak kena buat dua kali lah, satu email, satu itu. So then let x equals to document my form first name value dengan satu lagi let y equals document dot form my form email dot value. Kemudian baru you check. First check dekat x dulu, kemudian baru masuk dekat next punya check, condition dekat dalam if ni nested y. Kalau tak nak nested pun boleh juga. Lepas x baru y. Last kali return false, untuk return balik semula pergi dekat tu. Maknanya do nothing lah. Ni just alert je. Name kalau untuk x, yang untuk y email must be filled out. Okay, sama. So itu dia punya soalan kan. Okay, last tengok apa lagi. Okay, ni dah selesai dah. Untuk JavaScript punya dah selesai. JavaScript punya dah selesai. Okay, yang last kali Bootstrap. Bootstrap ni untuk kita nak create layout HTML document yang kita nak buat. Okay, jadi contohnya kita nak buat Bootstrap. Bootstrap. Kita ambil Bootstrap 4. 5 pun boleh juga, tapi saya lagi suka yang Bootstrap 4 punya. 4.6. So boleh pakai ni. Contoh kalau katalah kita nak buat something yang macam ni punya. Ni panggil album punya apa, dia punya layout. Ni web document layout macam ni. Jadi kita nak try buat. Dia dekat atas ni nama dia navigation bar, on F bar. Dan dekat dalam sini yang tengah-tengah ni nama dia Jumbotron. Yang ini adalah card. Macam yang you punya ni ada card ni kan. Ada card. Itu nama dia card. So, tapi dekat sini kita ada banyak card dekat sini. Instead of one. So dekat situ ada button. Kan ada button kan. Something like that lah, ada button. Dengan dekat yang ni pun ada button. Itulah ada button So kita nak buat yang ini. Macam mana nak buat ni? Okay. So kita guna Bootstrap punya cara So dekat you punya dekat you punya folder tu kita create new file je. File new. And then dia minta nama dekat sini. Kita letak my layout. My layout. .html .html. My layout.html. So kosong, tak ada apa-apa lagi. So untuk you nak guna Bootstrap punya elemen, kita tengok Bootstrap apa yang ada dalam Bootstrap dulu. Pergi dekat documentation. So dia punya elemen dia pergi dekat sini. Awak boleh tengok dekat komponen kat sini, komponen. So dia ada banyak dekat sini. Dia panggil alert. Yang ini alert. Kemudian dia ada nak dapatkan alert yang ni, kita kena copy yang ni lah. Ni, copy ni. Alert punya ni. Dia div to div. Ni div ke div. Ni alert. Nama dia alert of primary punya tu color dia. Yang ini alert for secondary, alert yang macam ni color. Yang ini alert of success, color dia warna hijau. Dan seterusnya. Kalau yang ini blank punya, bukan blank lah, white punya. Yang nombor 2 atas. Yang ini of light, alert light. Yang ini dark. So based on dia punya ni, kelas ni, Bootstrap punya apa CSS, dia akan buatkan untuk kita.
Ni untuk alertnya, badge macam ni bentuk dia, badge. So ni badge untuk H1 dekat atas sampai badge H6 ni, badge. Badge ni dia indication yang ini new things ke whatever lah in your website. Breadcrumbs, ni breadcrumbs. Breadcrumbs tu dia bagi tahu awak you dekat page berapa, dekat directory berapa, directory apa. Under directory home, library ke, data ke, whatever kan. So ni dia punya, ni nama dia breadcrumbs. Dia display directory where you are at the moment. Then button, kita ada button yang jenis primary punya color. Jadi button, and then button primary kalau untuk yang warna biru punya dan sebagainya. Sama. Okay, button. You nak button apa? Biru, nidak, grey, green, danger, biasa merah, warning, biasa kuning dan sebagainya. So boleh pakai. Button group, dia ada 3-in-1 rows macam ni, ataupun you nak macam ni, ataupun macam ni, mana satu yang you nak pakai, you ambil je. Kemudian card, ni yang card yang kita nak pakai. Dia ada image, ada card title, and then ada button dekat situ, and then ada text dekat situ. So kita boleh copy ni untuk kita nak pakai. Carousel ni yang kita biasanya dekat first page intro. Dia automatic ni macam dia slider. Nah ini adalah slider. So automatically yang ini dia dia akan tukarkan untuk kita dia punya image dia based on dia punya tu. Dia dekat sini. Dia ada lagi yang dia kita boleh dia ada handle, kita boleh klik handle tu untuk kita move to the next slide. Yang ini pun sama tapi dia ada dia punya dekat bawah tu, addition. So kita mungkin ambil yang ini kalau kita nak buat carousel ke whatever kan lagi cantik kan. Tapi kita tak buat yang ni. Yang example tu kita tak buat carousel tu. Yang kita buat ialah yang example ni. Pakai yang ni je kita buat. Okay. Kita buat yang ni je. Ni kalau you nak tengok macam mana dia punya tu isi kandungan dia, tekan F12 you dah boleh dapat terus. Dia punya header dia, you boleh baca dekat sini. Ni header dia. Bila you klik header, bila klik dekat sini, klik dekat situ, nampak tak? Dekat situ, dia tunjukkan dekat kita dia punya setting dia dekat sini. Dia punya margin dia berapa persen. So then kita boleh copy lah sebenarnya. Okay. Yang ini F12 Itu kita nak inspect dia punya tagging dia, code HTML tagging dia. Dan lagi ni carousel collapse. Okay. Dia boleh buka, boleh tutup, drop down kita boleh buka, kita boleh tutup. Dan form, ni yang kita nak pakai form, email, password, username, password kan dan sebagainya. Depend on you punya tu requirement dia. Yang ni untuk form untuk nak masukkan file, tak kira image file ke ataupun apa-apa file, masukkan dekat situ. Dan ada banyak lagi lah. Mana yang awak nak pakai kita nak pakai. Nanti kita nak guna yang ada dekat sini sahaja sekarang ni. Navigation bar, jumbotron dengan card, ada 3 je yang kita nak buat. Dan seterusnya ada lagi ni jumbotron yang kita nak pakai ni jumbotron kita nak pakai. So dia ada text dia, heading dia, and then paragraph dia dan sebagainya. Dan lagi lain-lain modal ni untuk kita biasanya kita nak masukkan nak capture data. Kita buka ni dia biasa dalam bentuk ada button tu, bila kita klik button dia keluarkan modal dan kita kena masukkan. So dekat sini you reading this tu kita masukkan form dekat sini, jadi kita boleh at the end nanti dia akan save change or submit dekat sini, kita dah boleh capture data. Dapatkan input lah daripada user. Okay. Ini nama dia modal. Kemudian nav, dia punya navigation. Okay, navigation based nav ni pakai yang ni. Dia ada active link, disable pun ada. Dan kat tengah
dekat sebelah kanan, tadi kiri, tengah, kanan. Ataupun dalam bentuk stack, terpulang pada you nak pakai yang mana satu. Biasanya yang ini boleh letak dekat belah depan, atas, ataupun dekat bawah, ataupun sebelah kanan, ataupun dalam bentuk apa ni, dalam bentuk ni, apa ni, dia macam tab, dia dalam bentuk tab. Yang ini tab. So kita nak pakai yang mana, cari mana yang dia nak pakai. Kemudian seterusnya navbar. Yang ini kita nak pakai navbar ni macam ni lah. Ada B punya tu, dia ada link, dan dia ada lagi sebelah kanan tu navbar. Ni dia ada ni apa yang dia punya tu, dia punya apa logo dia tu, ni navbar logo, dan home dan lain lagi lah. Dan ada yang ada download, ada yang search kan, kita boleh copy. So kita pakai navbar yang ni, copy je. Dan seterusnya pagination, page, paging, lain-lain lagi. Saya boleh tengok ni page, lagi tooltips, spinner, mana tooltips, tooltips dekat sini ada tooltips tu, dia keluar ni, keluar tooltips, spinner. Dan untuk layout punya kita pakai layout, kita pakai grid ni, grid layout dekat sini. Grid layout ni dia kalau yang display dia lagi besar daripada 1200 pixel, kita pakai extra large punya tu, extra large, XL. Kalau large, yang dia punya setting dia, kalau yang large punya greater than 992 pixel. Kalau medium, ni size dia. So depend on dia punya size yang kita nak renderkan dia. Kalau dekat PC awak pakai yang ini. Kalau yang lagi kecil daripada PC tablet, pakai yang ini. Lagi kecil daripada tablet, pakai yang ini. Dan lagi kecil mungkin daripada yang handset tu kan. Ni tablet, ni handset lah. Lagi kecil mungkin yang kecil punya apa nama, smaller Android punya tu kan, handset. Lagi kecil mungkin awak pakai yang pakai jam punya ke, pakai inilah dia punya size dia. Okay. So kita boleh nak bagi dia fluid ke. Kalau fluid tu maksud dia depending on dia punya size dia, automatically dia akan adjust based on dia punya size to fluid. Kalau yang XL punya sampai dekat sini, XL large 900, pakai XL punya container size. Kalau kecil ni kecil lagi ni, kecil yang sini yang ni SM small. Kecil lagi container extra small, pakai ini je. Maknanya daripada besar sampai ke kecil, daripada sini XL, L, M, SM, ni lagi kecil. Fluid ni dia automatically dia adjust based on dia punya size dia. Yang ini untuk kita nak bagi dia supaya dia render dia punya size dia lagi maknanya betul lah. Okay. Alright, so kita nanti pakai layout ni. So sekarang kita create dah ni. So untuk kita nak pakai bootstrap ni, kita nak create dia. First kita boleh pakai ni, kita taruh dia punya structure dulu. Dia nampak kan? Tekan tab je dia keluar ni kan. Dan kita masukkan dekat body, dekat head tu, antara head dengan opening head dengan closing head, dia punya link. So link dia yang kita nak masukkan dekat sini. Ambil pada documentation, dia ada CSS link dengan JS link, JavaScript. So kita boleh copy yang ini, masuk dekat sini. Ni link untuk yang CSS, dan link JS ni kita boleh copy ni untuk yang JS punya link dekat sini bawah dia. So ni JavaScript. Last sekali, JavaScript dekat bawah, bukan dekat atas itu. JavaScript dekat body, atas daripada body. Okay, dekat sini awak kena tekan beautify, dia akan automatically tu adjust dah awak. Edit, beautify, Control Alternate B.
Kalau awak dah install Beautify lah dekat sini. Awak cari Beautify, Beautify, Beautify. Nanti awak nampak Beautify punya. Yang ini. Drew Hamlet ni install dia. Baru awak boleh dapat yang ni. Beautify ni, control alternate B. So automatically dia indentkan. So ni dah tinggal dekat body je kita nak create. Dekat body ada 3 benda. Satu, navbar. Okay, ni kita comment out. Yang kedua kita nak buat, nak isi dalam tu dia punya Jumbotron, Jumbo. Dan yang ketiga dia punya card. Tapi card ni kita letak dekat dalam grid dia. Jadi card in a grid lah. So yang navbar punya awak cari dekat sini. Yang navbar pergi dekat document, pergi kat komponen. Ni komponen, awak cari navbar. Ni kan navbar kan, navigation bar. Then just copy je. Mana satu yang awak nak? Yang ini. Mana satu? Ni dia bentuk dia. Yang ini. Mana satu yang awak nak? Awak just copy je. So saya ambil yang ini. Dia ada search and then search punya form dekat situ. Saya just copy and letak dekat sini. Dalam navigation punya tu. And then saya beautify kan. So dia automatically dia itulah. Yang kedua Jumbo. So yang ini kalau kita preview control S save, kita dah boleh dapat dah ni. Localhost apa awak punya? Lab1 5S kan. Dengan apa? Nama dia. My layout. Oh dekat sini DAT 21.2000. Okey, bukan. Saya dekat sini mana? Ni dekat mana ni? Okey. Awak punya dekat mana? Lab 1 ni kan? Sama kan? Okey. So saya copy lah dekat Station and Explorer. Saya just copy je ni. Copy masuk dekat yang awak punya. Yang ini lab. Saya masuk dekat sini. Saya just special dekat sini. So dah ada sikit. Dah ada dah. File layout. So kita boleh preview dah. Dah boleh preview ni apa? My layout tu. Saya tukar dululah yang ini yang awak punya dia ada index ni kan. Ni ada index. Oh, index ni kan saya rename dulu boleh. Rename index 1. Supaya dia tak boleh paparkan yang ini directly. Kalau saya klik dia akan belum lagi Ni dah ada dah ni. Tu. So style my layout. Nampak tak dia dah buatkan untuk kita. So ni dia punya, kalau smaller version punya size, bila kita kecilkan nampak automatically dia jadi fluid. Okay. So ni navbar dah selesai. Yang kedua apa? Yang kedua Jumbo. So kita ambil yang Jumbotron punya. Pergi dekat Jumbo. Di Jumbotron. Ni Jumbotron ni awak pakai yang ni. Ambil yang ini, just copy je and then masukkan dekat dalam sini. Sama juga Beautify control alternate B. Automatically dia buatkan untuk kita Jumbotron ni. Yang href tu yang ini button tu. Kalau awak nak letak something dekat sini button ni, awak boleh letak lah. Contoh awak letak kat sini mana? Dekat mana ni? Oh, kita ambil yang dekat my layout dekat sini. So saya ambil yang awak punya dekat select file. So saya just tarik yang awak punya masuk dekat sini, ambil my layout. Ni belum apa-apa lagi kan. Baru navbar je. Jumbo belum masuk. So kita ambil yang Jumbo punya. Jumbo. Just copy je yang Jumbo punya ni. Jumbotron ni copy. Okay. Copy masuk dekat sini. Control S save.
So kalau kita preview yang ini dah ada dah jumbotron kan. Dan last kali apa? Last kali yang card ni. So yang card ni awak kena masukkan dekat dalam layout. So yang ni awak cari yang layout dulu. Ni one rows, 3 column. So kita ambil yang layout lah, layout, grid, one rows of 3 columns. Yang ini lain-lain lah. Ni dependent, ni two rows, 2 column. Ni awak boleh buat sendiri based on dia punya ni. Awak boleh adjust. Kolom dia maksimum dia sini 12. Awak nak berapa? Kalau 6 separuh. Ni 6. Sini 3, ni 3. Jadi awak letak macam mana? One of 3 yang ini kolom je. 2 of 3 awak letak 6. Maknanya awak letak yang ini dekat tengah automatic 6 automatic, yang kiri kanan dia adjust to 3. Ni call ni 3 of 3. Yang ini wider berapa ni? Dia ambil berapa dekat sini? Dia ambil 2 of 3 punya dia ambil 5. Jadi yang dekat sini call ni automatically dia adjust kiri kanan dia sama. Ya, dekat situ. Ataupun ini pakai grid macam ni lah. So kita pakai yang atas je. Kalau nak buat dua rows, kita insert lagi another container ni. So just copy je. Pergi dekat sini, masukkan dekat dalam card tu. So sekarang ni yang first column, ni column 1, ni column 2, and then ni column 3. Yang ini kita nak masukkan dia punya card dekat sini, di bawah ni. Jadi kita ambil yang card punya, pergi dekat komponen, cari card, dan ambil card yang ini. Just copy je card tu, masukkan dekat dalam sini. Kolom 1 masukkan dekat situ, kolom 2 masukkan bawah dia, dan kolom 3. Oh, ada 2 3. Okay. So and then kita beautifykan dia. Control Alt B tu, beautifykan dia. Dia akan indentkan. Okay, Control S save. So then yang dot ni dia punya image dia. Dekat sini awak tak ada image. Oh, ada image. Ada 3. Ambil lah UTXM 1. Yang column 1 punya dekat atas. Ambil slash img sini, and then ambil yang dan buang yang first punya slash tu. Itu juga yang ni. Yang nombor 2 ni, kolom 2 sama. Slash image 2, buang yang first punya, dan yang ketiga pun sama. Slash image 3, buang yang first slash. Enter. Kita save. Ini kita preview. Ni dah selesai lah. Kita preview. Ada tak tu? Dah nampak kan? Okay. Awak tinggal letak je lah yang dekat bawah tu. Footer tu. Footer tu teks biasa je. Awak create satu. Awak just create je footer punya teks. Okay, so that's it untuk yang ni. Awak boleh preview kan? Dah boleh preview. So, kalau nak buat 2 row, insert je lah satu lagi row dekat sini. Daripada card ni sampai last sini, awak copy sampai 97, insert lagi satu. Just create je lah sini. Ni kan, Control D. So then awak dapat lagi satu. Yang ini awak letak bawah dia lah. Okay, and then beautifykan. Edit, beautifykan. So dah ada 2 dah. So yang ini yang second row. Ni second row punya. 99 ni second row. So kalau preview semula, instead of 1 you have 2 rows. Okay, dah selesai kan? Nampak macam susah kan mula-mula, tapi sebenarnya senang aja. Alright, so you punya lab 1 dah selesai. Kalau ada salah boleh tanya sekarang.